Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada pengurusan Masjid Kota Damansara. Pertama sekali, alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada malam ini sekali lagi kita dapat menyambung sesi ulang kaji sirah Nabawiyah menggunakan kitab Ar-Rahiqul Maktum Syekh Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan berkaitan dengan saat keislaman Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan selepas daripada itu umat Islam sudah mula mampu untuk mendirikan solat di sisi Kaabah, kerana Islam dibela melalui dua tokoh yang gagah, yang berwibawa, yang cukup disegani oleh masyarakat Quraisy secara umumnya. Jadi pada malam ini kita sambung bagaimana masyarakat Quraisy mula merasakan gerakan yang dibawa oleh Nabi SAW tidak mampu lagi dihalang dengan cara samsing, kekerasan. Sebaliknya ketika itu mereka mula mengemukakan idea, apa kata kalau kita berlembut, kita memujuk, dan dalam bahasa kasarnya kita membeli pendirian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita pergi jauh, kalaulah live kita terputus, nanti tengok balik, sebab kadang-kadang handset saya bermasalah, jadi dia terputus sendiri. Kalau terputus, kita sambung balik dengan posting yang seterusnya. Baik. Pemuka Quraisy berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada Hamzah dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma memeluk Islam, golongan musyrikin Quraisy mula tersentak merasai akibat keasyikan mereka menyeksa dan melakukan kekerasan terhadap orang-orang Islam. Jadi mereka baru terfikir, disebabkan kita membuli Muhammad dan pengikut-pengikutnya, rupa-rupanya ada yang bersimpati. Dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan implikasi daripada pembulian ataupun overkill yang mereka kenakan kepada Nabi bersama dengan para sahabat, menyebabkan ramai yang simpati. Dan kesannya nama mereka semakin buruk di mata masyarakat, sementara Nabi dan para sahabat semakin mendapat tempat kerana orang pagat simpati. Jadi setelah daripada Hamzah dan Umar memeluk Islam, maka mereka pun berbincang, kita kena ubah strategi. Jadi dalam bahagian ini seakan-akan strategi yang mereka jalankan adalah if you can defeat them, join them, lebih kurang begitu kan. Kalaulah mereka itu tidak boleh dikalahkan dengan taktik yang telah dilakukan sebelum daripada ini, kita kena ajak Muhammad supaya menyertai kita dengan cara yang lembut. Ini juga merupakan siri yang seterusnya, bagaimana cubaan mereka untuk bermudahanah
bermudahanah, mereka menawarkan perundingan, mereka menawarkan pulangan, keuntungan kepada Nabi SAW supaya prinsip Nabi itu boleh dibeli. Boleh dibeli. Jadi mereka cuba menjalankan cara diplomasi dengan Nabi SAW dengan menyatakan kesanggupan memberikan apa sahaja. Jadi sebenarnya kalau kita menekuni sirah, bukan sekali sahaja Nabi ditawarkan, kalau kamu nak pangkat kami boleh bagi, kalau kamu nak jadi raja kami boleh bagi, kalau kamu nak harta kami boleh bagi. Bukan sekali sahaja. Ini kalau seingat-ingat saya kali ini lebih kurang kali keempat. Kali keempat ataupun kali kelima bagaimana mereka terus menawarkan Nabi SAW pulangan-pulangan, kepentingan yang lumayan, kerana pada logik mereka, orang seperti Muhammad ni bersungguh sangat nak sesuatu, mestilah disebabkan motif keuntungan dunia, bukan disebabkan prinsip ketuhanan yang tulen. Jadi di sini diriwayatkan salah seorang pembesar Quraisy yang cukup terkenal, Utbah bin Rabi'ah, satu ketika dia duduk bersama-sama dengan kawan-kawan dia dalam kalangan musyrikin Quraisy. Lantas dia pun berkata, wahai sekalian orang-orang Quraisy, mahukah kamu lihat aku bangun bertemu dengan Muhammad untuk berunding dan menawarkan beberapa perkara, mudah-mudahan dia menerima sebahagian daripada tawaran itu. Dengan itu kita akan berikan apa sahaja yang dia mahu dan dia hendaklah menghentikan kegiatannya daripada kita. Ni mudahanah, perundingan. Kalau bahasa hari ni boleh disebutkan scheme of things kan, scheme of things. Kamu nak tak kalau kami bagi sekian, kamu nak pangkat kami boleh bagi, kamu nak projek kami boleh bagi, kamu nak apa pun, hatta kalau kamu nak jadi pemimpin kami pun kami boleh bagi. Nampak agak murni tawaran itu, tetapi sebenarnya motifnya adalah untuk membeli hati Nabi SAW, untuk memastikan apa yang dibuat oleh Nabi semuanya berada di bawah pengaruh mereka, supaya selepas ni kalaulah Nabi terima, Nabi jadi segan, Nabi jadi sebersalah, Nabi jadi tidak ada kebebasan untuk menyatakan mana betul dan mana salah, dan akhir sekali dakwah yang diusahakan oleh Nabi terbengkalai. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini dia mengemukakan idea ini kepada masyarakat Quraisy. Lantas idea itu dipersetujui dan dia pun terus bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan Nabi dan mengemukakan pengakuan terhadap Nabi SAW. Pada masa sama mengemukakan alasan kenapa mereka terpaksa menentang Nabi SAW. Jadi Utbah pun berkata, bila jumpa Nabi, Utbah pun berkata, wahai anak saudaraku. Jadi cerita para Nabi dan Rasul SAW seakan-akan tidak boleh dipisahkan daripada cerita fasa awal perjuangan mereka, mesti berdepan dengan kaum keluarga masing-masing. Dan ini merupakan cabaran yang sangat berat kan. Kalau kita nak lawan orang yang jauh hubungan dengan kita, senang. Tapi kalau kita terpaksa berlawan dengan orang yang dekat hubungan, bahkan ada darah daging dengan kita, itu merupakan ujian yang cukup berat. Dan ujian seperti itulah yang Allah duga kepada para Nabi dan Rasul alaihissalam. Jadi Utbah berkata kepada Nabi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau ada kedudukan yang tinggi. Engkau ada kedudukan yang tinggi dalam kalangan kaum kerabat.
Kerana kok mana sekalipun orang tak suka pada Nabi, orang pakat tahu Nabi ni orang ada maruah, orang ada wibawa, dan pengiktirafan masyarakat kepada Nabi sebagai Al-Amin yang boleh dipercayai. Maka disebabkan itu, dalam kita melangsungkan sama ada dakwah ataupun siasatu dakwah, kok mana sekalipun mesti ada kredibiliti itu. Ada kredibiliti itu. Kalau kalah ke, kalau kena tindas ke, itu sebenarnya nombor dua. Nombor yang pertama, mesti memastikan orang yang mengerjakan agenda dakwah, perjuangan menegakkan Islam itu mesti boleh dipercayai. Kerana kita bimbang orang tolak Islam disebabkan orang tak percaya dengan orang yang bawa Islam itu. Jadi akhir sekali Islam yang dijadikan sebagai mangsa persepsi. Jadi ini perkara yang sangat penting. Jadi Utbah mengaku kepada Nabi, engkau ni ada kedudukan yang istimewa dalam kalangan kaum kerabat, dan keturunan engkau ini merupakan keturunan yang terhormat. Terhormat bukan disebabkan harta benda, bukan disebabkan pangkat, tetapi disebabkan kewibawaan, keturunan orang-orang yang baik. Sesungguhnya engkau telah membawa datang kepada kaummu satu perkara besar. Satu perkara besar, kerananya engkau telah memecah belahkan mereka. Engkau memperbodohkan akal mereka. Engkau aibkan Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Engkau kufurkan nenek moyang yang telah pergi. Jadi ini merupakan dakwaan yang sebenarnya pasti akan dikenakan kepada sesiapa yang membawa agenda kebenaran. Sudah pasti dia akan dituduh sebagai pemecah belah. Sebab apa? Manusia yang lalai itu bersatu dalam keadaan kelalaiannya. Kemudian dia akan dituduh sebagai kurang beradab dengan orang-orang tua, dengan kepercayaan warisan. Dia akan dituduh sebagai memerangi amalan golongan terdahulu. Jadi ini sebenarnya satu bentuk falasi juga, kan? Kerana apa yang dibawa oleh Nabi SAW beserta dengan hujah. Beserta dengan hujah, dan Nabi tidak pernah mengejek-ejek sasaran dakwahnya, keturunannya. Sebaliknya, Nabi hanya menyatakan perkara yang benar itu benar, salah itu salah. Tetapi respon yang dikemukakan oleh masyarakat Quraisy, seakan-akan Nabi ni kerja je mengejek agama yang terdahulu, mengejek keturunan, mengejek pembesar-pembesar dan memanipulasi akal fikiran. Sedangkan kerja Nabi SAW membuka akal fikiran masyarakat supaya masyarakat itu boleh berfikir dengan waras dan kemudian boleh meninggalkan agama yang membodohkan akal fikiran manusia. Jadi ini statement. Kalau kita lihat statement kaum-kaum yang terdahulu yang mereka sebutkan kepada para Nabi dan Rasul, lebih kurang sama sahaja. Kamu jangan tunjuk pandai, kamu jangan lawan orang tua, kamu jangan bawa benda-benda yang kami tak pernah dengar, kamu jangan ajak orang berfikir sangat, ikut sahaja, kan? Walaupun apa yang kamu cakap itu nampak macam betul, tetapi implikasinya memecah belahkan orang, maka baik kamu diam. Sebenarnya reaksi-reaksi seperti itu, reaksi yang biasa berlaku ke atas para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka Utbah pun berkata, maka dengan ni dengarlah wahai Muhammad, aku nak tawarkan kepadamu, aku nak tawarkan kepadamu satu tawaran. Satu tawaran ni kita boleh bayangkan bagaimana pihak yang keras menentang Nabi SAW tiba-tiba datang bertemu dengan Nabi. Sudah pastilah kelihatan itu merupakan satu bentuk pengiktirafan. Itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana mereka terpaksa berlembut dengan Nabi kerana pengaruh Nabi di luar itu semakin berkembang, semakin membesar, dan ikut jangkaan mereka akan dapat menelan pengaruh mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka mengandaikan kononnya Nabi ni buat macam-macam sebab nak apa yang ada pada diri mereka. Jadi mereka gunakan logik materialistik kebendaan untuk membeli prinsip Nabi SAW. Jadi bila Utbah kata, aku nak tawarkan, aku nak offer kepada kamu wahai Muhammad, Nabi pun kata, apa benda yang nak dikatakan itu? Maka Utbah pun sambung, wahai anak saudaraku, kalaulah tujuan kau membawa perkara ini kerana ingin mendapatkan harta, maka akan kami kumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang terkaya dalam kalangan kami. Kalau nak harta, kami boleh bagi. Kalau hari ni kalau nak gaji besar, kami boleh bagi. Kalau nak pencen besar pun kami boleh bagi, kan? Kalau kau nakkan kekuasaan, nak jawatan itu, nak jawatan ini, maka kami boleh sahaja lantik engkau sebagai pemimpin kami. Sebagai pemimpin kami, sehingga kami tidak akan mengambil sebarang keputusan tanpa kebenaranmu. Ini kuasa besar. Kalau kamu nak jawatan sekian-sekian, kan, kalau hari ni nak menteri kanan ke menteri kiri, kan, kami boleh bagi. Dan bagi itu bukan bagi sahaja. Lepas ni apa-apa polisi yang kami nak buat, kami takkan buat melainkan dengan keizinanmu wahai Muhammad. Ini satu kuasa besar. Maka begitu juga kalau engkau nak jadi raja. Ini tahap tertinggi lah ni. Kalau nak jadi raja, maka kami akan tabalkan kau jadi raja. Kalau kita hari ni yang paling yang berkuasa dalam pentadbiran, kan, kalau nak jadi PM pun kami boleh lantik engkau jadi PM. Tak ada masalah. Itu kalau kita dengar tawaran-tawaran daripada Utbah ni, nampak macam menggiurkan juga, kan. Kalau bandingkan dengan hari ni, kan. Kalau banding dengan hari ni, barangkali ambil dah, kan. Sebab apa? Mesti ini kita ada potensi dan ruang untuk kita manfaatkan, kan. Tapi sirah seperti ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai pedoman. Itu tawaran-tawaran tu nampak macam best, kan. Tapi di akhir tawaran Utbah bin Rabi'ah ni memang kurang ajar lah. Memang kurang ajar. Dia kata, dan kalaulah engkau lawan kami ni, sebab engkau ni kerasukan. dia akhir sekali dia duk kata Nabi ni duk cakap lebih-lebih, duk bising-bising selama ni, kerasukan ni, kan. Mesti ada dengar bisikan, kan. Kalau engkau tak tahan dengar bisikan ke, kerasukan ke, ada dorongan-dorongan luar biasa ke, jangan bimbang. Kami boleh bayar. Kami boleh bayar rawatan kamu wahai Muhammad. Kami bayar mana-mana tabib supaya kamu boleh sembuh daripada penyakit kamu. Kan, ini kalau kita fahamlah apa yang disebutkan oleh Utbah ni, memang kurang ajar betul, kan. Mula-mula dia tawarkan nak harta boleh bagi. Nak jawatan menteri boleh bagi, nak jawatan PM pun kami boleh bagi, tak ada masalah. Tapi kalau otak kau tak betul, kami pun boleh rawat, jangan risau. Ini kurang ajar lah, kan. Kurang ajar. Jadi selepas daripada Utbah menawarkan kepada Nabi SAW, cerita ini sebenarnya banyak kali kita dengar, kan. Tetapi kita perlu jelas, dalam sirah tawaran-tawaran seperti ini bukan berlaku sekali sahaja, berlaku beberapa kali. Dan ternyata beberapa kali itu Nabi SAW menolak, dan Nabi mengajar kita
tabiat kemenangan Islam bukan menumpang dengan ruang yang diberikan oleh orang lain. Sebaliknya, tabiat kemenangan Islam mestilah sifatnya mandiri, berdikari, tersendiri, supaya tidak dilihat Islam ini terhutang budi dengan pihak lain. Baik, jadi lepas Utbah cakap tu, Nabi kata, dah habis cakap ke? Dah habis cakap ke wahai Abul Walid? Utbah lah ni. Dah habis cakap ke? Maka dia pun kata, habis dah. Habis dah. Jadi Nabi pun kata, sekarang aku nak cakap pula. Sekarang aku nak cakap pula. Jadi Nabi respon terhadap tawaran dari Utbah itu dengan membacakan ayat Quran, diambil dari surah Fussilat. Surah Fussilat yang bermula dengan Hamim. Kalau kita baca Al-Quran, surah-surah yang pangkal surahnya dimulakan dengan huruf muqatta'ah, Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin. Selepas daripada huruf itu, mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenalkan Al-Quran. Mesti akan perkenalkan Al-Quran. Ini kalau kita membelek-belek surah di dalam Al-Quran, itu keistimewaannya. Begitu juga dalam surah Fussilat, mula dengan Hamim, kemudian Nabi bacakan ayat Tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzil, iaitu Al-Quran yang diturunkan ini daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu, diturunkan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengerti. Jadi ini kita perlu faham bahawasanya para nabi dan rasul mesti Allah utuskan dalam kalangan kaumnya sendiri, dengan lisan kaumnya sendiri. Dalam erti kata yang lain, setiap dakwah itu mesti menggunakan bahasa masyarakat awam, dan pendakwah itu mesti berfungsi di negara bangsanya sendiri, negara dan bangsanya sendiri. Sebagai contoh, kalau kita orang Melayu, berdakwah dekat tanah Melayu. Kalau orang Arab, berdakwah dekat tanah Arab. Itu tabiat risalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi yang terpenting untuk kita gunakan bahasa dakwah dekat Malaysia ini adalah bahasa Melayu. Kalau kita guna bahasa Arab ke apa kan, tidak berkesan. Memanglah nampak power kan, tapi sebenarnya kita nak berdakwah pada bangsa kita sendiri. Jadi bahasa Melayu lah. Sebagaimana Nabi SAW berbicara dalam bahasa Arab. Dan Nabi menyampaikan mesej bahawasanya Quran ini diturunkan ayat ke ayat, satu persatu, supaya kamu ada masa untuk mengerti. Bukan semata-mata mengerti begitu sahaja. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak ada alasan untuk kamu katakan kamu tak faham. Basyiran wa nadhira. Tugas Nabi dan Rasul membawa kitab, dalam konteks Nabi ini Al-Quran, sebagai basyiran wa nadhira. Apa yang terkandung dalam kitab itu khabar gembira dan khabar buruk. Dan dua elemen ini mesti seimbang. Mesti seimbang, kerana kalau agama ini disampaikan dengan khabar gembira je, dengan basyir je kan, dengan basyir, dengan khabar gembira, cerita pasal syurga, cerita pasal nikmat, cerita pasal tu je, menyebabkan orang akan jadi bermain-main dengan agama. Kalau bahasa mudahnya, jadi liberal. Jadi tak takut dengan dosa. Dan kalaulah agama ini disampaikan dengan nazir je, dengan khabar buruk, dengan ancaman je, menyebabkan orang jadi fed up dengan agama. Orang jadi menyampah dengan agama. Orang jadi rasa tertekan disebabkan agama. Jadi ini kita boleh lihat dalam sejarah agama di negara-negara barat.
Di mana ada kalanya mereka mengembangkan agama secara basyir sahaja, itu secara motivasi, cerita pasal benda-benda gembira, menyebabkan orang jadi liberal, rasa bebas nak buat apa benda. Dan kalau sentiasa nazir, orang tak buat salah, orang nak cari kebaikan, tapi ditekan-tekan dengan ancaman demi ancaman, menyebabkan jiwa manusia jadi rasa sesak, rasa sesak dan rasa tertekan disebabkan agama. Maka disebabkan itu, dakwah para nabi dan rasul mesti seimbang, basyir, nazir, memberikan motivasi, khabar gembira dan memberikan ancaman, baru seimbang. Ada khauf dan ada raja, ada elemen takut dan ada elemen mengharap. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Dan kebanyakan di kalangan mereka, di kalangan manusia, mereka itu menolak apa yang dibawa oleh Quran, dalam keadaan mereka tak sudi nak dengar pun. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Kemudian Allah katakan, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup. Kalau bahasa kita ini, tak payah banyak cakap lah, tak nak dengar. Tak payah banyak cakap, kami tak nak dengar daripada apa yang kau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Jadi ini Allah terjemahkan sikap golongan yang menolak ajaran Islam. Jangan cakap banyak, kami tak nak dengar. Engkau dengan kami beza, kasta kita berbeza, standard kita berbeza. Sedangkan dakwah yang dilangsungkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam kaya dengan dialog, kaya dengan hujjah, kaya dengan berbalas-balas argument untuk membuka akal fikiran manusia. Kerana itu, lakukanlah sesuai dengan kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Jadi Allah katakan, kalau engkau nak buat apa sekalipun, kamu buatlah. Kami iaitu Allah, kami pun boleh buat apa yang kami nak buat. Jadi Nabi SAW menyampaikan ayat itu sebagai satu respon, bahawasanya tawaran-tawaran dari Utbah itu sikit pun tidak mempengaruhi hati Nabi SAW. Jadi lepas Nabi baca tu sampai ayat kelima, dan ada riwayat yang menyebutkan Nabi baca sampai bahagian ada ayat sajadah, Nabi bersujud, iaitu sampai ayat 38, panjang juga kan. Utbah dengar je. Jadi lepas dah habis baca tu, Nabi pun sujud. Lepas Nabi sujud, Utbah pun Nabi pun berkata kepada Utbah, wahai Abul Walid, gelaran pada Utbah, bagaimana keadaan kamu dengan tawaran kamu? Maksudnya, lepas dah dengar ni macam mana? Macam mana? Nak offer lagi ke tak nak offer kan? Utbah pun beredar dan dia pun dilihat oleh kawan-kawan dia beredar dalam keadaan wajah yang sangat berbeza, iaitu waktu bertemu dengan Nabi nampak mukanya confident untuk membeli prinsip Nabi. Lepas dah beredar, nampak Utbah rasa bukan sekadar kecewa tetapi kagum mendengar ayat yang Nabi bacakan tadi. Maka bila Utbah dah balik dengan geng-geng dia, dia pun ditanya, apa cerita wahai Abul Walid? Maka Utbah pun berkata, di belakangku tadi aku mendengar kata-kata yang demi Allah, aku tak pernah dengar seumpama kata-kata itu. Demi Allah, ia bukan syair, ia bukan sihir,
dan bukan bahasa pawang. Wahai sekalian orang Quraisy, ikutlah cakapku. Biarkanlah lelaki ini dengan apa yang dia hendak lakukan. Ni kira Utbah ni rasa dah surrender habis dah. Surrender habis. Sebab apa? Ayat Quran ni mencairkan hatinya dan menyebabkan akal fikirannya susah untuk menolak, tetapi yang berbaki ego. Jadi disebabkan pengaruh yang ada pada seruan Nabi SAW, maka Utbah kata ini memang lain macam. Demi Allah, ayat-ayat yang dibacakan oleh Muhammad bukan syair, bukan sihir. Jadi dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah bicarakan kenapa musyrikin Quraisy suka menuduh Nabi ini sebagai tukang sihir. Antaranya kerana siapa-siapa yang bertemu dengan Nabi seakan-akan terpukau. Jadi mereka simpulkan terpukau ni memang kerja sihir ya. Padahal orang terpukau dengan Nabi disebabkan akhlak Nabi yang luar biasa dan hujah Nabi yang sangat menambat akal fikiran, menyebabkan orang terus melekat dengan Nabi SAW. Jadi Utbah kata, kalau begini pengaruh yang ada pada Muhammad, elok kita biarkan je dia. Biarkan dia. Sebab apa? Ringkas ceritanya, Utbah kata, kita tak boleh buat apa dah dengan dia. Sebab yang kita bersaing dengan dia ni bukan persaingan kuasa, tapi persaingan pengaruh. Dan Nabi ni memang memiliki pengaruh yang luar biasa. Jadi Utbah kata pada kawan-kawan dia, begini ya, kita memang tak setuju dengan dia. Tapi kalau kita lawan dia, dia anak beranak kita juga. Dia memang menggambarkan Utbah mengalami kekeliruan waktu itu. Kalau kita lawan Muhammad ni, dia anak beranak kita. Dan kalaulah sampai satu masa agenda dia mempengaruhi orang ramai dan menyebabkan sampai satu tahap dia boleh membina kekuasaan, kita pun boleh menumpang dengan dia. Lepas ni kalau dia jadi raja ke, dia bina kerajaan ke, kita boleh tumpang. Sebab apa? Waktu tu kita boleh kata Muhammad tu kawan kerabat kita juga. Jadi dia nak tumpang kan. Jadi Utbah bagi pandangan begitu. Kita tak payah beria sangat lawan. Sebab potensi Muhammad ni memang luar biasa. Kita nak lawan cara samseng kampung memang menyebabkan yang kalah nanti kita, bukan Muhammad. Memang kita syok bully dia, tapi pengaruh dia makin besar. Jadi ada dalam riwayat yang lain, dalam pertemuan itu Nabi SAW membaca surah yang sama sampai ke ayat 13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Sampai ke ayat yang Allah katakan, oleh itu kalau mereka, iaitu golongan musyrikin, berpaling daripada mengesakan Allah dan menuruti jalan yang lurus, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad SAW, aku memberi amaran kepada kamu dengan azab yang dahsyat, iaitu petir seperti petir yang telah menyambar kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud ni bukan kaum Bani Israel. Jadi cerita Ad Samud ni memang orang Arab tahulah. Orang Arab tahu cerita kaum Ad, kaum Samud ni. Jadi Nabi bacakan ayat peringatan kepada Utbah, kalau terus nak lawan, kang Allah tembak dengan petir macam yang kaum Ad, kaum Samud dah kena kan, baru tahu. Jadi bila sampai ke ayat itu, Utbah terus menutup mulut Nabi SAW kerana terlalu takut. Bila Nabi baca ayat itu, Utbah tutup mulut Nabi. Tutup mulut Nabi. Utbah kata, hasbuka. Kalau dalam bahasa kita, wahai Muhammad,
Dah lah tu, diam-diam, jangan cakap lagi, tolong jangan cakap lagi. Tolong jangan cakap lagi. Rayuan daripada Utbah itu menggambarkan betapa Utbah takut dengan apa yang dituturkan oleh Nabi SAW. Maksudnya, pada kepercayaan orang macam Utbah ni, Muhammad ni walaupun kita tak setuju dengan dia, walaupun kita kata dia ni macam-macam, tapi mulut masin. Tapi mulut masin. Sebab apa? Sebab pakat tahulah ke Nabi ni Al-Amin, orang yang boleh dipercayai, dan Nabi takkan cakap benda yang sia-sia, benda yang tak berlaku. Mesti Nabi cakap benda yang berlaku. Jadi bila Nabi warning, kalau terus nak degil, nanti orang Allah tembak dengan petir baru tahu. Terus Utbah tutup mulut Nabi SAW. Dah lah tu wahai Muhammad. Dah lah tu. Demi kita ni adik-beradik, kaum kerabat sama, silaturahim sama juga. Jadi jangan teruskan cakap-cakap seperti itu, nanti kena nanti kan. Jadi Utbah takut dengan apa yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi ini merupakan tawaran yang memaparkan sekali lagi musyrikin Quraisy gagal untuk membeli pendirian Nabi SAW. Dan selepas daripada itu berlakulah operasi pemulawan, kerana pada hemat mereka kita nak lawan Muhammad ni dengan cara keras tak berjaya, kita nak beli dia tak berjaya, kita nak buat macam yang sebelum ni tak berjaya. Bahkan orang macam Umar, orang macam Hamzah tu makin tertarik dengan ajaran Muhammad. Jadi selepas itu barulah mereka mengemukakan idea konspirasi. Kita pulau dia. Ini membabitkan serangan yang berakar kepada serangan psikologi yang membabitkan hubungan muamalat dan ekonomi. Jadi untuk akan datang, insya-Allah kita akan membicarakan percubaan ataupun operasi pemulawan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, bukan sekadar kepada Nabi, bahkan ke atas kaum kerabat Nabi, bahkan ke atas orang-orang kafir yang simpati dengan Nabi SAW. Ini poin simpati ni penting. Disebabkan Nabi ni orang baik, Nabi kena buli. Bukan sekadar orang Islam sahaja yang bersimpati dengan Nabi, bahkan orang-orang kafir pun turut bersimpati dan turut menjadi mangsa kekejaman musyrikin Quraisy ketika itu. Jadi rasa sekadar itu sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.